Salam sejahtera dan salam hormat, anda sedang menonton cerita bersama saya Niki Senyambar, dan seperti biasa cerita pada jam ini kami menampilkan wartawan-wartawan kita yang berada di luar sana melakukan liputan. Tetapi sebelum itu, ini adalah merupakan kenyataan yang dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang menyatakan bahawa vaksinasi remaja akan diperluas apabila liputan vaksinasi lengkap populasi dewasa di setiap negeri mencapai 80% dan ke atas. Dan menerusi kenyataan yang dikongsikan di Twitter, KKM menyatakan bahawa remaja berusia 16-17 tahun dan remaja berusia 12 hingga 15 tahun berkomorbid di Sarawak mula menerima suntikan vaksin COVID-19 jenis Pfizer secara berperingkat pada 8 September 2021. Vaksinasi bagi remaja berusia 12 ke 15 tahun yang sihat di Sarawak juga dijadualkan bermula pada penghujung September 2021 bergantung kepada stok bekalan yang akan diterima. Sarawak mensasarkan remaja 16 dan 17 tahun akan lengkap vaksinasi sebelum sesi persekolahan bermula pada 3 Oktober 2021 depan. Vaksinasi remaja akan diperluaskan apabila liputan vaksinasi lengkap populasi dewasa di setiap negeri mencapai 80% dan ke atas. Dan apabila kita bercerita berkenaan dengan pemberian vaksin buat remaja bawah 18 tahun ini, hari ini Sarawak sebenarnya program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK bagi golongan remaja di negeri itu telah dijalankan serentak di 6 bahagian. Iaitu Ketua Menteri Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata ia merangkumi bahagian Kuching, Serian, Seri Aman, Sarike, Sibu dan juga Bintulu. Selepas melawat pusat pemberian vaksin PPV Klinik Kesihatan Telaga Air di Kuching pada hari ini, Abang Johari turut berkata PIK itu melibatkan seramai 289,200 remaja berusia 12 hingga 17 tahun secara berperingkat. Fasa pertama akan melibatkan 96,400 remaja berusia 16 hingga 17 tahun dan diikuti dengan pelajar sekolah berusia 12 hingga 15 tahun. Dan untuk berceritakan berkenaan perkara itu, wartawan Nuzuluddin Abdul Razak hari ini sibuk melakukan liputan di Sarawak hari ini, terutamanya di PPV iaitu Klinik Kesihatan Telaga Air Kuching, dan sudah pastinya ada kisah yang ingin dikongsikan oleh Nuzul bersama kita pada petang ini. Juga Nuzul yang saya percaya sudah berada dalam talian ketika ini. Berdasarkan tinjauan Nuzul, ingin kita tahu bagaimana suasana di pusat pemberian vaksin PPV di Kuching itu, kalau boleh Nuzul ungkapkan sekali lagi. Ya, terima kasih Nixon. Sememangnya untuk hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh golongan remaja di Sarawak kerana hari ini bermulanya program imunisasi COVID kebangsaan untuk remaja ataupun pelajar sekolah berusia 12 hingga 17 tahun dilaksanakan di Sarawak buat pertama kalinya. Namun secara berperingkat kita mulakan dahulu dengan golongan yang berusia 16 hingga 17 tahun. Pastinya tumpuan diberikan kepada pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Matang yang akan menjadi sampel ataupun mereka yang pertama menerima vaksin Pfizer ini seawal jam 8.30 pagi, dan kami wartawan bergegas ke lokasi lebih awal daripada itu untuk menyaksikan bagaimana pendaftaran, proses-proses itu dilakukan oleh ibu bapa, dan pastinya ada yang risau, ada yang takut, gementar untuk menerima vaksin, dan walau bagaimanapun itulah fungsi sebenarnya ibu bapa dan penjaga untuk hadir bersama-sama untuk memberikan kelulusan menerusi borang konsen yang akan diberikan oleh pegawai kesihatan yang bertugas. Dan sepanjang proses tersebut 375 orang pelajar daripada SMK Seri Matang itu mereka secara berperingkat daripada pukul 8.30 sehingga jam 3.30 petang. Untuk satu hari ini kita limitkan kepada 100 orang sahaja untuk mengawal pergerakan penjarakan fizikal dan juga bagi memastikan garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dipatuhi, kerana dalam masa yang sama golongan 16 dan 17 di 6 daerah yang lain, bahagian yang lain di Sarawak juga dilaksanakan serentak seperti yang Nixon kongsikan tadi di Serian, di Samarahan, di
Sibu, di Bintulu, Sarike dan sebagainya, mereka juga melaksanakan program vaksinasi melibatkan golongan remaja berusia 16 hingga 17 ini. Dalam masa yang sama, kerajaan negeri melalui Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS tidak melupakan golongan yang berkomorbid, iaitu mereka yang berusia 12 hingga 15 tahun akan juga diberikan vaksin berdasarkan risiko yang mereka hadapi sekarang ini. Kerana dalam tempoh kebelakangan ini, dalam seminggu yang lalu, Sarawak terus mencatatkan peningkatan kes positif yang sangat tinggi dan juga kita akan berdepan dengan pembukaan sesi persekolahan menjelang 3 Oktober kelak, insya-Allah, dengan urusan vaksinasi yang dilaksanakan secara berperingkat ini akan memberi jaminan yang lebih tinggi kepada ibu bapa khasnya untuk menghantar anak mereka di sekolah. Dan pastinya semasa tinjauan tadi, awal pagi dah, seawal jam 6 pagi dah ada ibu bapa beratur, berbaris di luar. Mungkin kerana mereka takut kalau lambat akan proses itu terlalu panjang, tetapi tidak, alhamdulillah, dengan kerjasama pihak sekolah, segala SOP protokol yang dilaksanakan dapat dipatuhi. Walaupun kita nampak mereka perlu beratur panjang, ada berpanas sedikit, tapi dokumen-dokumen itu tetap diberi peringatan sebenarnya. Sebelum mereka sampai ke pusat pemberian vaksin, ibu bapa itu mereka diberikan mesej lah, informasi untuk bawakan dokumen penting. Ini khas kepada seluruh ibu bapa di Sarawak, penjaga kena bawa kad pengenalan ataupun surat beranak ataupun pasport bagi mereka yang bukan warga negara. Kerana ini sangat penting. Dokumen-dokumen ini akan melancarkan program vaksinasi kita, kerana selepas pendaftar mendapat vaksin dan seterusnya menunggu di ruangan 15 minit untuk melihat kesan vaksin, mereka akan mengemas kini MySejahtera. Kalau student tersebut tak ada MySejahtera, kita ada golongan penjaga mereka, dan dari situ kita akan mengeluarkan digital certification untuk vaccination itu kepada mereka, Nixon. Juga Nuzul, jika kita fahamkan di sini juga sesi persekolahan, seperti yang sudah sedia maklum, sesi persekolahan secara bersemuka akan bermula pada 3 Oktober depan. Juga Ketua Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg, yang sempat melakukan tinjauan pada hari ini, juga turut memberi jaminan bahawa pemberian vaksin itu akan sempat diselesaikan sebelum bermulanya sesi persekolahan itu. Mungkin Nuzul boleh ceritakan apa intipati yang beliau katakan? Itu adalah fokus kerajaan negeri sebenarnya. Untuk berdepan dengan pembukaan sekolah merupakan satu isu yang sangat dititik beratkan oleh seluruh masyarakat, bukan sahaja di Sarawak, malah di seluruh negara kita. Di Malaysia ini sangat mementingkan bagaimana risiko yang akan dihadapi oleh para pelajar nanti dapat dikurangkan. Ini maksud Ketua Menteri kita, apa yang dilaksanakan program imunisasi COVID kebangsaan ini melibatkan golongan pelajar ini dilakukan secara berperingkat dan secara teratur serta strategik, kerana difahamkan di Kapit misalnya lebih daripada 9,000 pelajar berusia 12 hingga 17 tahun akan menerima vaksin secara serentak. Walaupun berperingkat, kerana beberapa faktor telah dinilai, penilaian masa, lokasi, jarak yang perlu diambil kira oleh pasukan keselamatan, khasnya Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, untuk sampai ke lokasi. Jadi perkara-perkara ini telah dititik beratkan oleh kerajaan negeri untuk memastikan mereka ini semua dapat divaksin menjelang pembukaan sekolah kelak. Dan di Miri sebagai contoh, mereka akan mulakan vaksinasi ini pada 10 September kerana mereka ingin memberikan maklumat awal kepada ibu bapa apa persediaan-persediaan yang mereka perlu lakukan seperti dokumen dan sebagainya, dan juga persediaan logistik serta bagaimana ketersediaan pusat pemberian vaksin yang kita ada sekarang ini. Kalau di Kapit misalnya, kita ada 16 sekolah, kita ada klinik kesihatan, kita ada rumah panjang yang akan melaksanakan program vaksinasi, dan juga ada 2 lagi kawasan di pedalaman di Miri yang akan melakukan vaksinasi melibatkan 207 orang pelajar. Ini antara perkara yang dinilai oleh kerajaan negeri, bagaimana usaha untuk memastikan jumlah lebih daripada 90,000 pelajar berusia 16 hingga 17 tahun ini dapat divaksin lebih awal berbanding dengan pelajar berusia 12 hingga 15. Dan dalam masa yang sama, mereka yang berkomorbid juga akan diberi vaksin. Ini antara indikator yang akan kita nilai kelak jika sebelum pembukaan sekolah 3 Oktober, dan saya pasti usaha kerajaan ini akan dapat dicapai dengan lebih cepat dan strategik dengan adanya bantuan daripada pegawai daerah, pejabat daerah, dan tadi Ketua Menteri Sarawak
ada juga menyebut bagaimana pentingnya kerjasama daripada wakil rakyat dan juga tuai rumah, ketua kampung dan KMKK itu bertanggungjawab untuk memastikan senarai nama remaja ataupun pelajar yang bersekolah di kawasan masing-masing itu diserahkan kepada pihak berkaitan. Ini program vaksinasi ini kalau kita katakan golongan remaja bersekolah, tidak. Di Sarawak ataupun di Malaysia ini kita memvaksin semua pelajar yang berusia 12 hingga 17 tahun. Sekolah ke tidak ke, mereka akan menerima vaksin ini kerana tujuan utama kita adalah untuk membentuk imuniti kelompok yang lebih luas. Walaupun kita tahu Sarawak dah mencapai 80% golongan dewasa yang layak untuk divaksin dan usaha ini perlu diteruskan dengan peningkatan varian Delta dan sebagainya. Usaha ini bukan sahaja melihat kepada pendidikan tapi secara meluas sektor ekonomi yang juga melibatkan golongan remaja, Nixon. Juga Nuzul, kalau kita bercerita berkenaan dengan prosedur operasi standard SOP yang ketika ini kita faham ketika pandemik ini SOP sudah semestinya menjadi keutamaan. Berdasarkan pemerhatian Nuzul sendiri, katanya menerusi laporan yang Nuzul kongsikan bersama Sarawak ini, semalam 375 pelajar yang berusia 16 dan 17 tahun di dua sekolah, di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Seri Matang dan juga Pusat Perlindungan Wanita Taman Seri Puteri di Kuching yang menjadi kumpulan remaja pertama menerima vaksinasi di negara ini. Tapi Nuzul, kita bercerita mengenai SOP ini, bagaimana keadaan ataupun pematuhannya di sana, Nuzul? Ya, itu sangat dititik beratkan oleh pegawai perubatan yang bertugas. Sebagai contoh, saya berbual sempatlah berbual pegawai perubatan Dr. Sulaiman Roslan yang mengawal PPV KK Telaga Air sebelum ini. Katanya setiap daripada pelajar itu diberikan senarai nama daripada sekolah, contoh sekolah SMK Seri Matang, hari ini 100 orang pelajar yang akan datang. Jadi ini antara usaha untuk mengurangkan kapasiti di pusat pemberian vaksin tersebut. Kalau kita ikutkan, kalau visual yang kita dapat paparkan, klinik kesihatan itu tidak terlalu besar. Dia hanya dapat mencapai kapasiti 100 orang sahaja. Maka mereka ini diberikan jadual tertentu bila jamnya, masanya, waktunya yang dibenarkan untuk berada di PPV tersebut. Dan saya percaya usaha seperti ini ataupun mekanisme seperti ini dilaksanakan juga di PPV yang lain. Seperti di Serian hari ini juga sama. Mereka diberikan masa dan waktu tertentu untuk datang ke pusat pemberian vaksin tersebut. Dan perkara ini dihebahkan kepada ibu bapa dan juga kepada pegawai-pegawai yang bertugas. Dan dalam masa yang sama juga pihak berkuasa mengawal keadaan daripada luar, dan mereka yang datang juga perlu, ibu bapa sebagai contoh, mereka perlu scan MySejahtera dan pernah menerima vaksin. Dalam masa yang sama kita tak nak menyebab birokrasi dalam SOP ini menyukarkan penerimaan vaksin golongan remaja, tapi dalam masa yang sama perlu diingatkan juga jika kita lalai untuk melaksanakan, mematuhi SOP yang kita laksanakan, kita telah kuat-kuasakan, kebarangkalian berlaku jangkitan semasa pemberian vaksin ini amat tinggi. Dan apa yang digariskan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak adalah untuk keselamatan setiap program vaksinasi dilaksanakan di negeri Sarawak. Pematuhan dari segi SOP penjarakan fizikal, penggunaan topeng muka, cecairnya kuman, scan MySejahtera, itu antara SOP asas yang dilaksanakan. Walaupun terpaksa pergi ke kawasan pedalaman, masih lagi mengamalkan SOP yang sama seperti klinik kesihatan di Kapit misalnya, di Miri misalnya. Mereka bersama dengan pegawai kesihatan yang akan memantau bagaimana operasi itu dapat dilaksanakan dengan betul. Kerana di kawasan pedalaman mereka berkejaran dengan waktu, dengan masa dan sebagainya, dan kita perlu menyeimbangkan kedua-dua perkara ini. Kalau dari segi SOP, saya yakin ini dilaksanakan dengan penuh cermat dan teliti oleh pihak yang bertugas, Nixon. Nuzul, juga saya difahamkan Nuzul ada menemu bual beberapa remaja yang datang untuk divaksinasi pada hari ini. Mungkin secara ringkas Nuzul boleh kongsikan. Baik, itu tadi Nuzul. Maaf kita mengganggu gangguan teknikal di sini. Kita akan terus bersama dengan Nuzul dalam buletin seterusnya. Mungkin dia akan bawakan berkenaan dengan laporan pemberian vaksin bagi remaja bawah 18 tahun dan juga malam ini dalam Awani Borneo. Ini apa yang dikatakan hari ini Ketua Menteri Sarawak Dato' Petinggi Abang Johari Tuan Openg berkata, hari ini pemberian vaksin bagi golongan remaja di Sarawak bermula di 6 bahagian iaitu Kuching, Serian, Seri Aman, Sarike, Sibu
dan Bintulu. Segala perkembangan di bahagian-bahagian ini, di pusat pemberian vaksin ini akan kami bawakan di semua platform Astro Awani, dan selepas ini kita ada lagi kisah daripada wakil Astro Awani di Kelantan juga berkenaan dengan pemberian vaksin. Bersama kita selepas ini dalam segmen cerita.